Jadi kita mempersilakan saudara Nizam terlebih dahulu. Apa khabar saudara Nizam? Hello, boleh dengar saya? Unmute. Okey. Waalaikumsalam. Sihat alhamdulillah. Sekarang saudara Nizam berada di mana tu? Dah balik ke AYG Bangi semalam. Alhamdulillah. Video tu semalam. Dah sekarang dah sampai kat Bangi Payah. Okey, baik. Saya mulakan dulu Pak ya, kalau boleh. Okey, teruskan. Kita persilakan saudara Nizam kalau boleh di awal ini untuk ceritakan sedikit secara umumnya berkenaan misi yang telah dijalankan oleh IYG ni. Kalau boleh saudara Nizam kongsikan kepada penonton kita yang sedang mengikuti kita. Silakan saudara Nizam. Okey, terima kasih banyak kepada saudara ni, Pak Ya, terima kasih jemput sekali kan. Okey, secara umumnya misi kali ni sebenarnya kita tidaklah ada niat peringkat awalnya itu memang kita tak ada niat lah untuk turun, sebab kita lihat di media sosial banyak dah NGO-NGO yang dah turun dan kita merasakan mungkin telah mencukupi kan. Jadi cuma tiba-tiba dalam beberapa hari kemudian Ustaz Aidil daripada Maran, Ustaz Aidil ni memang kita kenal lama lah sebelum ni lagi. Tiba-tiba dia call dan dia kata tak boleh ke AYG turun kan. Jadi saya tanya apa keperluan. Dia kata NGO dah banyak turun buat kerja-kerja pembersihan semua. Jadi keperluannya lebih kepada yang disebut tu perabot lah. Perabot. Jadi bila perabot ni saya pun cakap alamak, takkanlah kita orang nak beli perabot macam mana kan. Lepas tu saya tanya perabot tu lebih spesifik macam mana. Dan akhirnya dalam selama beberapa hari Ustaz Aidil kata perabot lebih pada macam katil, tilam, toto macam tu lah kan. Dan lepas tu baru kita orang work out dengan kita punya rakan sinergi kita yang memang dah bersama dengan kita sebelum ni, iaitu Sunway Group, Sunway Hotel and Spa sebenarnya. Dan sebab memang Sunway Group ni dia setiap tahun dia ada material dia yang dia kena lupuskan. Tapi barang masih elok. Jadi discuss dan mereka kata diorang terima dan itulah mula ceritanya kita mula berkomunikasi dengan Sunway. Begitulah ceritanya. Okey atau nak tambah lagi? Okey, teruskan. Jadi saudara Nizam, kalau berkaitan dengan masa yang diambil, yang saya ingat kalau kata Ustaz Aidil tu kontak bila dah berapa lama dia ambil masa untuk, saya ingat 2 kontena yang dihantar ke Pahang itu. Berapa lama masa diambil untuk dapatkan? Yalah, selain daripada katil dan sebagainya, mungkin ada barang-barang lain yang dihantar juga. Mungkin boleh saudara Nizam kongsikan. Okey, pihak Sunway sebenarnya dia offer divan sahaja. Divan ni maksudnya kan kalau kita tidur hotel kan alas bawah tu. Alas bawah dia tu, alas bawah tu. Maknanya kalau kita tidur atas alas tu dia keras lah, dia kayu kan. Dia punya tu cantik lah. Sebabnya tilam-tilam tu sebenarnya pihak Sunway dah hantar ke Johor, sebab Johor pun banjir awal lagi tu kan. Jadi yang tinggal divan. So dia kata kebetulan pula divan ada 100 dan nama-nama mangsa yang memerlukan kita memilihlah mangsa-mangsa yang memerlukan ni dari segi faktor ekonomi lah, maksudnya banyaknya orang kampung, bekerja kampung, affected betul-betul disebabkan banjir ni, tanamannya musnah, perniagaan kampungnya tak dapat berjalan. Kita bagi juga Melayu, Cina, India kita bagi. So list yang ada 100 nama. Jadi bila kita kata bila Sunway kata dia pun ada 100 divan, then alhamdulillah, maksudnya tepatlah tu angkanya tu. Berikutnya kita kena work out untuk tilam, sebab tilam tak ada. Jadi dalam tempoh sebenarnya antara Ustaz Aidil yang pertama mula panggil kami tu, minggu pertama tu hingga minggu kedua tu kita dapatkan info-info dululah apa yang ada keperluannya. Dan kita mula berbincang dengan minggu kedua tu juga kita mula bincang dengan Sunway. Minggu ketiga tu kita mula minggu ketiga dan minggu keempat, maksudnya 2 minggu terakhir sebelum kita pergi semalam, kita work out betul-betul full swing untuk dapatkan dana daripada pihak luar untuk kita dapatkan tilam. Tilam tu kita beli tilam baru lah maksudnya kan. Jadi tilam baru tu pun kita cukupkan juga 100 unit tilam. Sebab divan ada 100 unit tadi kan. Jadi itulah mulanya. And then lepas tu kita dapat sokongan pula daripada kawan-kawan selain daripada ni, Salwa,
Salwa Malaysia lah, dia menyumbangkan tilam juga selain daripada ahli-ahlinya yang turut menyumbang kit kita panggil kit solat, kit solat, maksudnya ada sejadah, ada telekung, kain pelikat atau kain batik pun 100 unit. Tapi kita tengok semalam lebih kurang 125 kit yang diberikan. Itu pun kita ada bagi. And then ada juga pakaian terpakai, tapi tak banyak lah pakaian terpakai, dan juga kasut-kasut. Itu kita bawa sekali ke sana. And then apa lagi yang bersama dengan kita turut menyumbang besar hospital pakar Islam pun menyumbang tilam juga sebenarnya. Sunway okey lah. Dan kita pun ada juga kawan-kawan lain daripada individu-individu lah, Wadah, Salwa, turut menyumbang dalam bentuk kewangan. Jadi ceritanya mulanya kita ingat tidaklah ada niat untuk trailer tu sebenarnya. Kita membayangkan mungkin lori yang full bonded tu dah muat kan. Tapi bila kita tanya forwarding company ni, dia kata apa nak bawa tu kita terangkan, dia kata tak muat. Dia kata kena bawa trailer. Jadi itu dah terkejut lah kita orang, alamak kena bawa trailer ke kan. Dah macam Ustaz Ibibiu dah ni kan. Nak fikir kan. Okey lah, trailer pun trailer kan. Lepas tu takut juga kan, harga mahal kan. Kita ni bukannya banyak duit mana kan. Lepas tu telefon lah kawan-kawan yang tidaklah kawan mulanya, tapi bila kita cakap kita daripada ABIM, daripada NGO yang menjalankan kerja-kerja misi kemanusiaan ni nak untuk bantuan banjir, harga tu jadi half. Itu yang kami agak so overwhelmed lah dengan orang Malaysia ni. Dia bila kita kata isu kemanusiaan ni, dia sanggup menghilangkan keuntungan tu. Jadi kos tu memang rendah lah. Lori tu dalam 1,100 je sewa dia. Kalau kita tanya orang luar, memang dia akan jejak 2,000 ke atas. Yalah, betul, sewa dia. And then lepas tu bila sampai dekat, dia banyak cerita sepanjang hari Jumaat tu. Kita nak serahkan hari Jumaat tu, malam tu kita nak pergi dah, sebab kita dapat permit sebenarnya hari Jumaat untuk hantar barang. Sebab ialah isu COVID, isu pandemik ni semua ni kan. Arahannya sebenarnya dekat permit yang kita dapat, barang hantar, lori tak boleh turun, tak boleh tunggu, unload terus barang, lori balik, dia kata gitu. Jadi apa yang berlaku memang hari Jumaat tu kita pula dah janji dengan Sunway, kita nak ambil hari Jumaat, kita tak boleh nak ambil awal lagi. So memang hari Jumaat tu pagi tu kita dah pergi ke Semenyih, kita ambil tilam baru tu di kilang Semenyih, and then perjalanan ke Sunway ngam sampai di sekitar pukul 11.30, lori tu sampai 11.30, and then lepas tu bila kita bawa masuk tu, dia punya ceiling tu sangkut dekat bumbung. Jadi lepas tu kita terpaksa bawa keluar pula. Dia pula bila turun tu dah curam. Bila turun tu dah curam, dia nak tolak balik body belakang dia tu dengan tilam yang dah loading tu, dia sangkut kan. Terpaksa dia bawa import seorang lagi driver lain yang lebih expert untuk bawa keluar lori tu daripada loading bay yang curam tu. Kat situ saja kita habis 2 jam. Habis kat situ 2 jam. Bayangkanlah berpeluh driver tu kan nak handle lori yang besar panjang tu. Kita polis bantuan Sunway pun berpeluh juga nak stopkan kereta keluar dan masuk. Begitulah. Jadi kita lori akhirnya kita bawa, ceritanya sebab lori tu terlalu panjang, sampaikan ada pihak security Sunway beritahu kat saya, tak pernah berlaku dalam sejarah Sunway lori sebesar ni masuk dalam loading bay Sunway. Saya pun terkejut dengar, Masya Allah ya ke. Jadi lepas tu dia bawa lori kita ni ke laluan bertentangan arah lah untuk masuk ke satu lagi loading bay ni, yang mana yang situ laluan dia agak tinggi, sangat tinggi lah kan. Alhamdulillah akhirnya sebelum Zuhur, saya fikir dah dekat Zuhur, azan Zuhur tu, baru lori tu dapat mengundur masuk ke dalam loading bay yang kita bawa tu. Bermulalah kerja-kerja pemindahan. Dan bila kita loading tu, barang-barang tu pula kami ingatkan cukup lah 45 kaki panjang tu. Bila kita loading tu tiba-tiba penuh dah lori trailer tu. Panjang. Yang dapat besar pun tak cukup juga. Lepas tu ada lagi separuh. Ya, yang besar tu pun tak cukup juga. Ni trailer ni kan. Jadi lepas tu terpaksalah kelang kabut lah waktu tu. Terus cari trailer
yang kedua. Dia seolah-olah macam kita kita ni cari trailer ni kan, tapi cara ni macam cari kereta Grab ni ada tak sekarang 40, nak cari 40 kaki juga. Tu yang orang trailer ni kata, you cari trailer 45 kaki macam you cari kereta Grab, macam nak cari Grab car kata kan. Jadi memang lamalah kita start kat situ. Ni satu pengalaman yang memang, yelah, saya rasa perit lah sebenarnya, sebab nak menyudahkan misi ni kan dalam keadaan time frame yang terlalu singkat kan, begitu. Jadi lori yang kedua pula sampai malam pukul 9.30 malam kan? Tapi sebabnya kita lori pertama tadi keluar dan mula bergerak kemarin pukul 6 lebih kurang, 6 petang ke 6.30 petang. Jadi menunggu yang lori kedua tu pukul 9.30 malam baru dia sampai. Tapi disebabkan kita dah ada pengalaman menyusun untuk lori pertama tadi tu, jadi lori kedua ni agak cepat penyusunan dia lah. Dalam pukul 10 malam tu lori dah boleh bergerak keluar. Setengah jam je kita loading barang yang kedua. Alhamdulillah. Dan lepas tu lori ni dia tak ada masalah untuk lepas sempadan. Itu kita tak berapa nak takut sangat lah. Yang takutnya kami ni lah yang sukarelawan kita ni lah. So kita lepaskan dulu 3 kereta pertama, masuk ke Pahang dulu. Yang kedua termasuk saya sendiri yang dalam tim kedua lah. 3 kenderaan yang berikutnya tu selepas lori yang kedua tu selesai. Jadi disebabkan permit tu sehingga pukul 12 malam. Jadi kami macam bawa kereta Formula 1 lah, nak kejar masuk sempadan negeri kan. Begitulah keadaannya. Aduh, rasa waktu tu memang zikir tak habis kat mulut lah. Allahumma yassir. Kita doa, minta Allah lepaskanlah kan. Tapi alhamdulillah lah, dengan berkat doa semua lah saya rasa kan, berkat doa semua sangat mudah sangat. Setiap kali laluan roadblock tu polis tu memang terus bagi laluan. Kita cakap daripada Abin untuk bagi bantuan, terus dia bagi je. Dia tak ada banyak soal. Kan? Mudah sangat lah, alhamdulillah. Ya, jadi lepas tu bila sampai tu kita terus lori pertama tu sebenarnya dia orang dah sampai pukul 10 malam dekat Maran, dan orang-orang kampung kat situ dah bersedia menyambut lori tu. Jadi tenaga untuk menurunkan lori yang pertama tu consider orang-orang kampung yang banyak tolong. Dan lepas tu lori kedua tu kami daripada tim AYG lah, sebab lori kedua tu sampai situ lambat sikit, pukul 3 pagi dia sampai. Jadi kami ni memang terus shoot daripada ni, tak tidur lah, kita tunggu kat sana. Kalau tidur dia hanyut ni kan. Jadi kita tak tidur malam tu, kita tunggu lori tu sampai kan. Kita tunggu lori tu sampai pukul 3 pagi. Terus kita unload barang. Sebab syarat dia memang lori tak dibenarkan tinggal di Pahang. Jadi kita unload semua barang-barang tu dan lori terus balik lah. Lori terus keluar dan kita selesaikan sebab serahan tu. Cuma serahan tu sebenarnya tidak, kami pun tidak, SOP tidak benarkan untuk kita turun rumah ke rumah. Itu isunya. Cumanya ada yang beberapa rumah lah yang kita kena bantu sebabnya penerimanya warga tua, Uzo dan Sebatang Kara. Rumah pun agak jauh, so kita bantu hantar, itu je lah. Dan selepas tu memang ada sedikit lah macam pertemuan ringkas je lah bersama dengan pihak KADO, pihak ADO, menzahirkan rasa terima kasih kepada seluruh rakyat Selangor, kepada semua penyumbang kan, yang dia merasakan penghantaran 2 trailer ni ibarat macam dia kata satu rezeki yang tidak disangka-sangka kan, buat mangsa-mangsa banjir ni. Dan saya pun menjelaskan semula yang kita tidak ada niat langsung atau kita tidak terfikir tentang trailer ni permulaannya, dan tiba-tiba jadi trailer, daripada 1 biji trailer jadi 2 biji trailer, jadi satu barang yang sangat banyak yang kita tak sangka lah. Dan semua ni sebenarnya bagi saya ialah apa pun kita buat benda ni hanya untuk mendapat redha Allah tu lah. Esok mengharapkan bekalan yang baik lah untuk kita bawa ke esok hari. Tapi apapun ini satu musibah yang berlaku pada mereka, tetapi ia mengajar kita tentang perkara-perkara yang perlu kita belajar daripada musibah yang kena pada pihak yang lain. So saya ingat itulah yang kita belajar dalam misi ni. Saya rasa dalam banyak-banyak misi AYG, saya rasa inilah misi yang paling mencabar lah kan. Paling gila dan
Paling gila lah. Ya Allah, Allah Rabbi. Tapi Alhamdulillah lah, doa kalian ni memang makbul lah. Sepanjang saya mengikuti AYG Pak ya, daripada 2014, 2015. Ini yang kali pertama saya tengok AYG bawa sampai kontena Pak ya. Bukan satu, dua Pak ya. Ini baru kontena sejak lagi. Saya fikir pasal nak lintas sempadan. Saya ingat macam, oh ini nak pergi Thailand ke, pergi Myanmar ke. Saya bayangkan. Saya punya bayangan ni. Oh, hebat ni. Sebab bayar dulu paling banyak. Pak dulu angkat sampan je bayar. AYG antara kerja gila AYG dulu bayar. Angkat sampan dari Bangi pergi ke Johor, pergi ke ni. Sekarang payah pakai kontena angkat tilam. Sekali lagi naik kapal terbang, naik kapal besar. Itulah. Dia sentiasa ada peningkatan, barulah cabaran dan pengalaman bertambah. Betul Pak Ya, betul Pak Ya. So, kami pun merasakan memang perit benda ni memang sangat besar lah kan. Ni satu pengalaman yang sangat manis lah bagi kami semua kan. Walaupun penat kan, tapi alhamdulillah selesai dengan baik lah, alhamdulillah. Okey, bagi feel tired but happy Pak Ya. Ya, betul. Betul. Kita ucapkan tahniah banyaklah kepada saudara Nizam, AYG, teman-teman yang lain. Saya pun sebenarnya cemburu kan. Cemburu kan. Sebab tak boleh kerana masa ni kita tak boleh nak turut serta kan. Apa nak buat kan. Memang rasa lagi nak tak nak pandai kita kena kagum yang buat kerja ni semua orang muda. Masuklah saudara Nizam ni tak pernah berumur. Daripada saya mula kenal dia muda sampai sekarang. Ya. Masya Allah. Okey, mungkin Pak Ya sebelum kita habiskan Pak Ya, mungkin saudara Nizam ada lagi ingin dikongsikan kalau ada kata ada bantuan-bantuan lain ke yang seterusnya lepas ni, yang kalau ada rakyat Selangor boleh memberi bantuan ataupun rakyat Selangor boleh mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama mengulurkan tenaga, kewangan ataupun saja yang next seterusnya, kalau ada saudara Nizam boleh kongsikan. Okey, Anik, kita ada 6 center. Kita ada 7 center setakat ni, AYG di seluruh Selangor. Apa yang kita fokuskan sekarang di AYG kita adalah akses kepada pembelajaran PDPR yang berlaku sekarang ni sebab sekolah tak boleh nak buka. Berikutan pandemik yang berlaku sekarang. Jadi sekarang ni form 5 pun form 5 tahun 2021 pun masih belum dapat masuk. Yang ada pun form 5 iaitu SPM 2020 yang masih nak diselesaikan. Jadi mereka menghadapi masalah untuk akses ke kelas-kelas online yang memang sekolah-sekolah dah mula buat. Apa yang kita perlukan sekarang adalah gadget. Sebab dekat center-center kita yang 7 ni, kita dah ada internet access, suasana kondusif, tempat yang baik kan. Cuma kita kekurangan gadget. Setakat ni kita dah dapat beberapa sumbangan tapi masih memerlukan lebih lagi sumbangan untuk utamanya sama ada notebook ataupun tab lah yang terpakai ataupun yang baru yang kita perlukan setiap center kan. Jadi saya fikirkan kalau kita ada lebih kurang dalam 20 unit tab pun sudah memadai untuk setiap center. Maksudnya kita ada 7 center, so lebih kurang 140 tab lah yang kita perlukan. Ataupun notebook yang terpakai, notebook yang masih elok. Sebab benda ni akses kepada pendidikan ni sangat penting sekarang. Sebab kalau tidak, dia terutamanya untuk budak-budak SPM tahun 2021 ataupun pada adik-adik kita yang baru nak masuk darjah 1. Sebab kita takut nanti kalau mereka tertinggal akademik nanti ada masalah, nanti butuh hurufnya, pembelajaran perlahan apa semua. Jadi saya nampak 2 poin yang penting kat sini sebenarnya. Selain daripada hari yang lain lah. Saudara Nizam boleh umum tak, boleh maklum pada teman-teman kita yang keseluruhannya, pendengar kita ni, center-center AYG tu yang 7 tu di mana, yang mungkin dia tu nak boleh nak mereka berhubung ke dan sebagainya. Baik, kita 7 center yang kita ada. Yang pertama di Bandar Baru Bangi, Seksyen 1. Yang kedua di PPR Kota Damansara, Seksyen 8. Ketiga di PPR Ken Rimba, Padang Jawa, Pasar Puri Ken Rimba, Padang Jawa, Shah Alam. And then PPR Highcom juga Shah Alam. And then kita ada dekat Taman Medan, Blok 10, Petaling Jaya. And then satu lagi di Tanjung Karang, di pusat bandar Tanjung Karang tu. Dah ada 6 tadi. Kita dah 7 dah. Yang itulah kot yang ada. Jadi center-center kita ni semuanya memang dikunjungi antara kalau hari-hari biasa 30 ke 40
pelajar lah yang hadir. Cuma di masa pandemik ni memang kita fokuskan betul-betul pada adik-adik. Untuk Form 5, untuk mereka belajar PDPR di center-center kita. Jadi itulah tadi peralatan yang kita sangat-sangat perlukan lah kan, Pak Ya, yang tu. Okey, baik, terima kasih Saudara Nizam. Yang saya ingat Pak Ya, itu adalah yang kalau harap lepas ni kita dah tengok dia orang dah buktikan dengan 2 trailer. Lepas ni pula gadget Pak Ya, Tanjung Karang tu Pak Ya, jangan lupa 20 tab Pak Ya. Pak Ya Itu usahakan. saya sebenarnya tanya tu sebab nak sebut tu. Pak Ya kena usahakan 20 tab untuk Tanjung Karang. Dan Ada sekarang ni kalau ada masalah. YB yang tengah tengok kita ni Pak Ya, jangan lupa. Khususnya di Selangor ini kita ada AYG, tim yang akan usahakan pembelajaran atas talian ini, apa yang mereka perlukan. Kalau boleh kita cuba penuhi dan semahunya kepada semua rakan-rakan yang sedang menonton, kita harapkan kita boleh terus membantu usaha mereka ini Pak Ya. Dan Saudara Nizam dan tim saya ucapkan sangat-sangat tahniah. Dan itulah yang ingin saya katakan, musibah bagi orang lain, muhasabah bagi diri kita, supaya kita sama-sama boleh berkontribusi, kata orang Indonesia, contribute untuk menyumbang dalam usaha-usaha. Kalau kita tak mampu nak buat, nak dapatkan 2 trailer, kita mampu bagi sumbangan pun jadilah. 2 trailer ni confirm ya, trending ya. Okey. Apa pun terima kasih Saudara Nizam, terima kasih tim tahniah sekali lagi, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dan Tuan Haji Yahya Syari dalam Santai Ahad.